Pada mula-mula Allah turunkan surah Iqra. Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Quran dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Apa maksud akram ni? Tuhan membalas kebaikan yang kecil hamba buat dengan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ada tetamu istimewa. Dan yang paling istimewa bukan tetamu kami, tapi kami yang istimewa. Kenalkan, Datuk Maulana Helmi, model bagi Madrasah Pulau Tawar An-Nabawiyah di Jerantut. Terima kasih banyak, Wana. Sama-sama Azrul ataupun saudara Hamzah Malik. Masya Allah, terima kasih kerana jemput saya. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Azrul dan juga tim sudi datang berkunjung ke madrasah kami. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi Maulana macam inilah. Satu, Alhamdulillah. Maulana terima kami datang sini. Alhamdulillah. Satu lagi, lah, kampung kami juga. Sikit-sikit kampung kami juga. Alhamdulillah. Dalam kesibukan Maulana, mana sanggup lagi lah sedia tim kami bersyukur sangat. Dan kami datang sini dengan 1000 harapan dan 5 soalan je. 1000 harapan. Tapi insyaAllah 5 soalan yang insyaAllah yang mana kebanyakan orang macam kami ni perlukan pencerahan daripada ulama' macam Maulana lah. Jadi Maulana boleh lah kalau sudi menjawab 5 atau lebih lah insyaAllah. Yang pertama saya nak ucapkan marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Azrul dan juga sahabat-sahabat. Zaman Nabi SAW dulu, kalau ada orang datang jauh-jauh nak menuntut ilmu, nak belajar agama ni, Tok Guru akan sambut anak murid ni dengan ungkapan marhaban bi wasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang kepada orang yang mana kami para guru-guru diberikan wasiat khusus untuk memberikan pesanan kepada murid-murid yang datang. Jadi bila zaman dulu kalau datang anak-anak murid daripada luar negara lah, contohnya daripada Madinah, pernah berlaku seorang sahabat, dia datang daripada Madinah, Masya Allah, pergi ke negeri Syam untuk mempelajari sepotong hadis. Bila sampai, maka disambut dengan perkataan marhaban bi wasiyati Rasulullah, selamat datang kepada orang yang mana kami para guru diberikan wasiat khusus oleh Nabi SAW untuk jemput, untuk sambut anak-anak murid yang datang nak belajar, walaupun nak tanya satu soalan, dua soalan. Jadi kenapa Nabi SAW beritahu innan nasa lakum tabaun, satu hari nanti wahai sahabat-sahabatku, dulu kamu bukan siapa-siapa, tapi berkat agama ni kamu akan ada follower, akan ada pengikut. Seluruh dunia manusia akan ikut kamu. Mereka akan datang ya'tuna min aqtaril alam. Mereka akan datang daripada seluruh pelosok dunia nak belajar agama daripada kamu. Berkat agama ni Allah Ta'ala akan datangkan manusia untuk jumpa kita. Fastausu bihim khairah, bagilah wasiat yang terbaik kepada mereka. Masya Allah. Jadi kebetulan kita sebelum kita nak tanya soalan ni Azrul, kebetulan sekarang ni saya tengok ramai orang buat podcast. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi dalam kita buat podcast ni pun sebenarnya ada hukum hakam dia. Kan? Dalam Al-Quran, dalam suratul Mujadalah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi nasihat, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan. Kalau kamu berborak-borak, sembang-sembang, sama ada dalam podcast ke di luar podcast ke, fala tatanajaw bil itsmi wal udwan. Jangan berborak tentang cerita tentang dosa dan permusuhan. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Munajat kamu, bisik-bisik kamu, sembang-sembang kamu adalah perkara kebaikan dan ketakwaan. Sebab saya juga nak menagih nasihat kepada para podcaster di luar sana. Banyak yang sembang, ada yang sembang mengarut, ada sembang yang sia-sia, minta maaf ya. Jadi sambil-sambil itu mungkin belum ada lagi orang yang bagi nasihat. Saya ambil peluang untuk bagi nasihat. Alang-alang nak buat podcast, kita buatlah podcast yang memberikan pahala yang berpanjangan. Bila kita dah mati nanti, podcast yang memberikan manfaat dan keuntungan. Jadi bersempena dengan Masya Allah dari Azrul ada nak tanya saya soalan, mudah-mudahan soalan ni simple mungkin bagi orang awam tertanya-tanya, kan, walaupun nampak kecil soalan tetapi mungkin benda tu mengganggu pemikiran. Jadi persilakanlah Azrul nak tanya apa soalan, insya-Allah. Meremang ni dia punya bila kata guru menyambut dengan tu dia hati tu macam Allah. Dia betul kita sambut tetamu, tapi kalau untuk tetamu yang datang nak belajar agama ni, Rasulullah SAW bagi special advice. Untuk orang nak belajar agama ni mana? Kalau pergi menunaikan umrah, dia jadi dhuyufur rahman. Tetamu Allah. Tapi yang datang menuntut ilmu ni jadi tetamu Rasulullah. Jadi kami ni sebagai pelayan tetamu Rasulullah. Masya Allah. Yang datang nak belajar agama. Baiklah, benar. Jadi
soalan pertama lah Maulana. Sambil-sambil tu kalau Maulana nak minum, insyaAllah tak ada masalah. Masya-Allah ya. Katanya kopi insyaAllah. Kopi yang bagus juga lah untuk kesihatan InsyaAllah. Peminat kopi. Saya memang kopi lover lah. Jadi bagi semangat sikit sebelum nak jawab soalan. Masya-Allah. Kopi insya-Allah. Jadi soalan pertama Maulana. Ni Ramadan orang kata, kalau orang putih kata around the corner. Around the corner, masalah dekat. Ya. Jadi bukan orang Malaysia je yang excited, malah semua satu dunia dan terutama saya lah. Maksudnya sebagai manusia setiap tahun nak perbaiki amal. Ya, betul. Tapi saya ada satu soalan personal lah sebelum nak ke arah yang soalan lain. Kenapa setiap kali Ramadan aja hati saya ni terasa lapang? Sedangkan yalah Rejab pun ada special dia. Syakban pun ada special. Tapi Ramadan ni saya perasan hati tu dia macam seluas-luas dan macam umpama kita pandang dia sendirilah. Betul mana? Okey, sebenarnya hari ni kalau kita pelajari tentang ibadah yang Allah bagi pada kita ni, saya pernah dengar satu orang ulama lah cerita pada kita ni. Allah Ta'ala ni dia maha bijaksana. Dia ciptakan manusia ni ahsani taqwim. Ciptaan yang terhebat. Lebih hebat daripada ciptaan malaikat, lebih hebat daripada ciptaan mana-mana makhluk Allah. Kerana dalam diri manusia ni ada dua sifat. Sifat kemalaikatan dan sifat kebinatangan. Cuma hanya saja kita ni faham sebagai memenuhi tuntutan haiwaniah kebinatangan dalam diri kita, kita nak makan. Kita akan bagi masa untuk makan 3 kali sehari. Tetapi dalam masa yang sama diri kita ada tuntutan kemalaikatan. Malaikat makan ke tak makan? Tak. Malaikat tak makan. Kalau manusia kenyang dengan makanan, malaikat dikenyang bukan dengan makanan. Dia tak pernah makan. Tapi makanannya para malaikat adalah ibadah. Kan? Terutama sekali zikir lah. Puasa pun termasuk ibadah juga. Dan Masya Allah, dalam banyak-banyak ibadah ni, puasa ni dia ada satu keistimewaan dipanggil ibadah tu sirriyah, ibadah rahsia. Ibadah rahsia yang mana ulama kata semua ibadat ni ada kemungkinan kita nak tunjuk ataupun show off lah dalam ibadat kita kan. Kita boleh merasa riak dalam sembahyang, kita boleh merasa riak dalam bersedekah, tengah baca Quran, boleh riak. Tapi ibadah puasa ni satu-satunya ibadah yang Allah kata ini spesifik untuk aku. Aku tak benarkan dalam puasa ni sebesar zarah perasaan riak. Sebab itu puasa ni tak boleh tunjuk. Lapar ni satu benda yang tak boleh tunjuk pada orang. Jadi bila kita berlapar, di bulan lain, kita akan gelisah kerana lapar. Betul. Ini pukul 7 pagi tak sarapan lagi. Pukul 8 tak sarapan. Betul. Kita akan rasa gelisah. Tetapi pada saat kita puasa, kita mula masuk satu Ramadan, jiwa kita akan menyambut satu Ramadan ni adalah merupakan orang panggil mega sales ataupun tawaran harga runtuh daripada Allah Ta'ala untuk kita musim beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi roh manusia ni gembira nak sambung Ramadan. Macam mana jasad kita gembira masuk pasar. Akhir Ramadan nanti banyak kata pasar raya menawarkan jualan-jualan kan. Shopping mall jualan murah. Kita dapat beli barang branded yang mahal dengan harga murah. Di pasar-pasar. Seumpama Ramadan ni pun juga sebuah pasar yang sangat besar yang di dalamnya Allah Ta'ala letakkan berbagai-bagai tawaran ibadah yang biasa di bulan biasa ditawarkan dengan amalan sunat, ditawarkan kepada amalan fardu diberikan 70 kali ganda. Dan di dalam Ramadan ni ada tawaran yang sangat besar, itu malam Lailatul Qadar yang tak dapat dalam bulan lain. Jadi roh manusia ni gembira nak menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan belapar tadi roh manusia dia dapat sifat kemalaikatan, ada munasabah dengan diri itu, ada orang panggil chemistry dengan kehendak jiwa manusia, tuntutan kemalaikatan yang tak makan, yang malaikat itu sentiasa beribadah kepada Allah. Seolah-olahnya 11 bulan yang lalu kita sibuk dengan fokus pada fizikal kita, badan kita. Betul. Tapi di bulan Ramadan, tuan badan ini bagi fokus kepada ketuntutan roh ni. Roh yang lapar ni 11 bulan dapat makanan roh itu, solat tarawihnya, baca Qurannya, tahajudnya, doanya, sedekahnya. Sebenarnya benda-benda ni kita tak perasan. Benda inilah yang asal ketenangan dalam diri satu orang manusia. Kebahagiaan itu bukan pada makan yang sedap. Makan sedap, kita bahagia, enjoy. Tapi masa tu saja. Tapi bahagia dalam ibadah ni, yang Allah janjikan, siapa yang man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Siapa yang melakukan amal soleh dan beriman pada Allah, lelaki atau perempuan, maka kami akan kurniakan kehidupan yang bahagia. Rupanya bahagia itulah kita dapat di bulan Ramadan ni. Roh kita nak cari bahagia. Tiba-tiba dapat dalam bulan Ramadan. Alangkah bahagianya dia. Dan Allah jamin, innal saimi farhatan, 2 kali happiness untuk orang yang berpuasa. Farhatun indal iftar. Masa berbuka puasa tu, roh kita bahagia sangat. Sebab apa? Aku dapat tunaikan tanggungjawab pada Tuhan yang menciptakan aku. Sebab roh kita ni dah berjanji untuk beribadah pada Allah. Kan? Roh kita kenal Allah. Dan bila roh kita dapat menunaikan perintah Allah, dia rasa gembira. Idza saratka hasanatuka, bila kamu buat baik, kamu rasa happy. Wasa'atka sayyi'atuka, kamu buat jahat, kamu rasa gelisah. Fa anta mu'min. Waktu itu kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya orang beriman ni, dia dapat bahagia dan gembira bukan pada kemewahan, harta yang Allah bagi, hadiah yang mahal, dapat itu, dapat ini. Tak. Orang beriman, dia menikmati hadiah anugerah daripada langit ini. Minha Rabbani ya. Anugerah Rabbani ni, di bulan Ramadan ni, roh kita kenal itu hadiah daripada Allah. Bila dia dapat hadiah ni, dia sangat gembira dan sangat happy. Masya Allah. Itulah dia rahsia yang ada dalam puasa. Oh, beremau mana? Tak apa. Masya Allah. Maksudnya mana? Itu kan kalau saya salah lah. Maksudnya untuk seorang orang Islam, mukmin yang bertakwa, yang beriman ni, setiap kali nak masuk bulan Ramadan, maka roh dia orang ni akan excited. Excited. Pasal tu dia orang ni rasa macam, apa hal? Dalam bulan puasa ni pula bukan sekadar excited. Sebab dia bukan sekadar diberikan peluang untuk menang ataupun kita kalau dalam tanding. Memang kita diberikan peluang untuk menang. Betul. Kita dah dapat masuk pertandingan ni pun dah satu benda yang besar lah. Benar. Tapi Tuhan kali ini memang nak bagi hamba dia menang dalam bulan puasa ni. Sebab itu yang pertama, Allah rantaikan semua syaitan yang nak ganggu kita, dicampakkan ke dalam laut. Allah nak bagi lagi sokongan moral pada orang nak berpuasa ni supaya berjaya membuktikan perhambaan dia kepada Allah. Allah buka semua pintu syurga. Dan Allah buka ketujuh-tujuh pintu langit untuk sambut ibadah kita. Kalau waktu lain dia 12 jam baru naik pahala ke langit. Tapi di bulan Ramadan, sekarang buat, sekarang naik. Masya Allah. Pintu langit terbuka 24 jam. Sekarang kita tarawih, sekarang naik pahala tarawih. Sekarang baca Quran, sekarang naik ke langit. Dia tak tunggu 12 jam. Ini dalam bulan Ramadan specialnya. Dan Allah Ta'ala tutup segala pintu neraka. Dan seorang malaikat memberikan kata-kata semangat kepada kita. Ya baghil khairi aqbil. Wahai pemburu kebaikan dalam bulan Ramadan. Sekarang inilah masa untuk kamu. Kalau kita bawa kereta tu, kena tekan minyak laju-lajulah. Maknanya kena push lah. Daripada malam pertama. Sebab tu kita ni kena start daripada bulan Syaban lagi. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Bulan Syaban adalah bulan untuk kita menyiram benih yang kita tanam. Bulan Ramadan nanti adalah bulan untuk kita menuai hasil dia. Harvest kita punya tanaman kita ni. Jadi masa bulan Ramadan bukan baru nak start. Kalau setengah orang tu Ramadan datang baru malam pertama baru nak start. Memang dia tak boleh start. Dia bukan benda yang macam kita nak fight dengan orang. Waktu nak fight baru nak start. Nak belajar menumbuk memang tak kena lah. Kan? Dia kena start awal lagi. Daripada Rejab kita dah start. Masuk bulan Syaban kita semakin laju. Puasa kita, zikir kita, taat kita. Masuk malam pertama bulan Ramadan kita bagi full swing untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah taala kita akan dapat bahagia yang pertama waktu berbuka puasa. Setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita berlapar kerana Allah. Allah hadiahkan dengan rasa bahagia. Dan waktu yang kedua, bahagia yang kedua adalah waktu berjumpa dengan Allah nanti. Kita akan diperintahkan oleh Allah, makanlah wahai hamba-Ku, kulu washrabu. Kamu dah banyak lapar di dunia. Sekarang ni masa untuk aku jamu kamu. Allah sediakan ribuan menu-menu makanan untuk Allah jamu orang yang berlapar. Dan Allah Ta'ala punya bangga dengan orang puasa ni. Disediakan sebuah pintu khusus di syurga nanti. Namanya pintu Babur Rayyan. Rayyan ni maksudnya hilang dahaga. Dulu kamu lapar, masuk pintu ni, hilang dahaga selama-lamanya. Jadi kita berlapar kerana Allah ni bukan sia-sia. Kalau berlapar kerana makhluk, ya sia-sia. Tapi berlapar kerana Tuhan, Allah balas. Sebab itu ulama kata, semua ibadat Allah kata untuk kamu. Tapi puasa ni aku nak untuk aku. Sebab tu Allah Ta'ala pelihara orang yang berpuasa ni daripada riak. Kan? Kita tak boleh nak tunjuk lapar kita pada orang. Nak bangga apa? Kalau kita nak bangga lapar. Tapi Allah bangga hamba aku melapar kerana aku. Dan tidak ada balasan untuk hamba yang berpuasa melainkan syurga. Masya Allah. Masya Allah. Padat mana. Okey, mana? Kedua. Anggaplah sekarang ni bulan puasa. Bulan puasa.
untuk diri saya, contoh saya ada lelah. Boleh ke saya pakai inhaler satu? Kedua, ketika ambil uduk. Yalah, waktu-waktu dulu, jadi ini keraguan yang saya perlu tanya Bang. Ketika ambil uduk kat hidung, ada ke had ditakdirkan dah termasuk? Macam mana dengan solat 10 tahun sebelum ni? Allahuakbar. Jadi ini ialah selain daripada soalan orang, ni pun keraguan yang mana saya rasa yang mengganggu kita. Yang mengganggu. Okey, tujuan kita belajar ni nak hilangkan keraguan. Benar. Orang yang berilmu dia akan beribadat dalam keadaan confidence. Dan orang jahil pula dia akan sentiasa dalam keraguan sampai mati. Sebab tu nak hilangkan keraguan ni, ubat bagi keraguan ni adalah ilmu. Ilmu yufidul yaqin. Ilmu akan berikan keyakinan, masya-Allah. Ini salah satu daripada apa yang ulama beritahu tentang penggunaan inhaler. Sebenarnya kita kena belajar juga tentang perkara yang membatalkan puasa terlebih dahulu kan. Dalam puasa ni, masya-Allah, apa yang dinamakan puasa, as-saumu lughatan bimakna al-imsak, menahan diri daripada makan dan minum dan daripada al-jima, bersama dengan isteri, melepaskan nafsu kita bermula daripada terbitnya fajar shadiq waktu pagi sampailah terbenamnya matahari. Itu dinamakan puasa. Dan as-saum, masya-Allah. Puasa pula ada beberapa jenis puasa. Puasa orang awam kan, hanya meninggalkan makan dan minum. Ada puasa yang kedua adalah puasa khawas, yang mana orang ni bukan sekadar dia berpuasa, tapi dia meninggalkan diri dia daripada maksiat. Dan sepanjang berpuasa tak dengar muzik, kan? Sepanjang berpuasa tak mengumpat. Masuk mana grading puasa tu sendiri? Puasa ada 3 level lah, 3 tingkatan ya. Dan yang paling tinggi sekali, puasa golongan muqarrabin yang dekat dengan Allah. Dia berpuasa dalam keadaan hati dia tak lalai walau seketika kepada makhluk. Hati betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpuasa betul-betul. Ini puasa pada tahap yang tertinggi lah. Jadi bab puasa tentang yang disebutkan tadi adalah puasa orang awam lah. Orang awam ni, mana dia nak memastikan daripada fajar shadiq tu sampai terbenam matahari tu, selama hampir lebih kurang 12 jam lah kan. Ataupun mungkin lebih kurang. Sepanjang tempoh tadi, tidak berlaku perkara yang membatalkan puasa. Masya Allah. Perkara yang membatalkan puasa ni, jima salah satunya. Bersama dengan isteri kan. Yang kedua sudah tentu, makan dan minum. Ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga ni, kalau kita masukkan sesuatu pada, macam contohnya pada kulit kita ni, badan ni bukan rongga. Kalau kita cocok, itu tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Injection. Memasukkan tidak batal. Mengeluarkan ada khilaf di kalangan ulama. Berbekam tu batal puasa atau tidak. Tetapi bab memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga terbuka ni sudah tentu telinga. Kalau kita masukkan sesuatu ke dalam telinga, dia akan masuk ke dalam perut. Hidung pun sama. Masukkan sesuatu, dia akan masuk, dia akan turun dalam tekak, dia akan turun juga. Sama ada daripada atas. Kalau atas ni, hidung, telinga dan mulut. Ini 3 saluran. Dipanggil rongga terbuka. Mulut paling besar lah. Tapi kemungkinan juga boleh masuk daripada telinga dan daripada hidung dan telinga. Ataupun daripada dubur. Masukkan ubat kan, daripada bawah. Jadi Masya Allah, ini dipanggil rongga yang terbuka lah. Jadi bila masukkan sesuatu tadi, sama ada sengaja atau tidak. Kan? Kalau sengaja, amdan, batal lah. Tetapi kalau sahwan, terlupa, nisyanan terlupa lah, ataupun khata'an ataupun tersilap, maka tidaklah membatalkan puasa kita. Cuma dalam konteks inhaler ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Masya Allah tidak batal. Ada juga pendapat mengatakan batal. Ada pendapat mengatakan batal tapi dimaafkan. Sebab dia kayak begini, atas jalan darurat. Orang yang ada asma yang tidak kronik, waktu dia memerlukan inhaler, dia pakai. Dia banyak pendapat lah di situ. Kita boleh pilih. Kalau saat ini kita memilih pendapat yang membatalkan, atas jalan kenapa? Yang membatalkan puasa, dia memasukkan sesuatu, sama ada air ataupun cecair ataupun benda yang cair ataupun benda yang makanan. Bentuk makanan ataupun minuman lah. Cecair ke ubat ke, memasuk ke dalam rongga kita ni. Ulama kata kalau tidak sampai ke halkum. Halkum ke bawah. Ada sampai di luar macam kita kumur tu kita keluar balik, maka itu tidaklah membatalkan. Tapi kalau dah masuk ke dalam sini, masuk ke dalam
Dia katakan orang yang masukkan inhaler ni tujuan dia bukan untuk mengenyangkan, tapi dia nak melepaskan sebahagian daripada yang tersepit tu. Maka masuk ke dalam tu ada 3 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang dimasukkan tu adalah hanyalah angin yang tak ada apa-apa. Ada orang katakan benda tu ada unsur airnya. Kan? Jadi situ yang membatalkan. Ada ulama kata memang batal, tapi kerana darurat, kerana dia ni memang kalau tak dipakai benda tu, dia akan memudaratkan nyawa dia. Maka masya-Allah dia pakai benda tu tidak membatalkan. Tapi kalau dia berpegang atas fatwa membatalkan, maka pada hari itu dia dianggap sebagai batal puasa. Tapi batal puasa pada hari bulan Ramadan bukan tiket untuk makan. Dia kena tetap juga kena berlapar sampai ke petang. Tetapi nanti masya-Allah di waktu hari yang lain dia kena qada balik. Bukan kefahaman masuk dah batal betul makan? Tak boleh. Kalau terlalu lapar, dia tak boleh makan depan orang secara terang-terangan. Tapi paling afdalnya tidak makan sampai ke petang. Sama dia macam orang puasa juga, tapi pada hari itu dia telah batal puasa dia. Jadi masya-Allah. Jadi kita bolehlah berpegang pada salah satu daripada pendapat tadi. Ada ulama kata tidak batal. Kerana dia ni dikecualikan kerana dia satu orang yang darurat. Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda yang darurat mengharuskan apa yang dilarang. Kemudian kita tengok masyaqqah dia nak berpuasa tadi. Kan? Kalau kita tengok dia jenis orang yang memang asma sepanjang masa. Jadi kalau tu tak puasa lah dia. Kan? Ada pula ulama mengatakan inhaler tu yang apa ni? Jadi kalau macam spray saya pakai ni mana? Contohlah bulan puasa. Saya pakai spray sini. Seduk kat hidung. Seduk hidung macam ni. Tak batal. Sebab kita bukan masukkan angin air ataupun orang kata ni. Jadi satu lagi atas tujuan untuk menyegarkan badan lah. Tapi kalau kita contohnya nak berwuduk. Berwuduk ni ada 2. Kalau berwuduk time berpuasa ni, kita tak boleh mubalarah, bersangatan. Memasukkan dalam hidung tu sunnah. Tapi cukuplah kita basahkan tangan ni, masukkan sekadar sini saja. Mana daripada luar kita tengok hidung kita ni, orang nampak lubang hidung. Jadi setakat itu saja. Dah cukup dah. Masuk air berkumur pun, berkumur tanpa mubalarah. Tanpa dipanggil gitu kan. Yang kita telan air, lepas tu kita gosok. Kadang-kadang kalau kita buat begitu, memang air akan masuk ke dalam. Sama dengan kita menyedutkan air dalam hidung, jangan bersangatan kuat. Dia cukup air tu, kita hanya sekadar depan saja. Kalau setakat parah ni, di mana je kawasan yang besar ni, itu masih lagi dibenarkan. Penjelasan, minta maaf. Penjelasan Muhammad buatkan saya lagi takut. Sekarang ni apa jadi dengan saya punya 15 tahun lepas? Benda-benda di sini. Jadi dia bila kita dalam Islam ni, dimaafkan sesuatu hukum yang kita telah buat waktu kita jahil dulu. Masa kita jahil dulu, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita, contohnya kita pergi swimming pool lah. Kan? Kita pun terjun. Memang air akan masuk. Betul. Bulan puasa, kita pergi mandi sungai contohnya. Nak sejukkan badan, terjun. Dan air masuk. Itu memang sengaja kita buat, batal lah puasa kita. Tetapi Masya Allah, dari segi dosanya tidak berdosa. Sebab kita tak tahu. Itu sebelum kita ni lah. Tetapi kalau seandainya kita rasa, kita yakin benda itu membatalkan puasa, maka kita kena ulang balik lah puasa kita tu, kena qada balik. Dan kalau lebih meyakinkan kita bayar sekali fidyahnya. Satu hari puasa, kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka Masya Allah, kita kena bayar satu hari dengan nilai 750 gram daripada beras. Kita kena bagi pada fakir miskin untuk fidyah. Sebab orang meninggalkan puasa ni, dalam Quran, kalau seandainya dia memang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi, dan dia terpaksa meninggalkan puasa. Dalam Quran, in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sama ada kamu kena bayar qada pada hari yang lain, tapi ada orang memang dia tak ada harapan lagi, sakit dan tak ada harapan nak sembuh lagi dah, dia memang tak mampu nak qada, maka di waktu itu dikira sebagai fidyah. Digantikan dengan fidyah. Satu hari 750 gram. Tapi kalau kita rasa payah sangat 750 gram ni. Tak mampu macam mana? Kali dengan 15 tahun. Macam mana? Sebenarnya dimaafkan dari segi dosa. Baik.
Tapi kalau kita rasa nak lebihkan keyakinan, kita ada kemampuan, maka kita bayarlah fidyah tersebut. Jadi kita kiralah lebih kurang anggaran. Kita tinggal berapa tahun lepas, contohlah kan. Okay, 5 tahun. Ambil contoh 5 tahun. 5 tahun. Tapi bukan hari kita batal puasa kan. Betul. Mana anggaran kita batal tu berapa hari, pada hari itulah kita, kalau kita mampu qada balik, badan masih sihat, berpuasalah pada hari yang lain untuk qada kita punya yang kita tertinggal. Dan pada hari yang kita tinggal dengan sengaja tadi, kerana kita tinggal dalam keadaan kita sihat, terbatal, maka kita bayarlah fidyah. Masya Allah. Tapi sebenarnya untuk orang yang buat dalam keadaan tak tahu ni, sebenarnya Islam memberikan kemaafan. Masya Allah. Mana kita cuba, tapi kita tetaplah bertaubat pada Allah SWT. Mudah-mudahan kesilapan kita diampunkan oleh Allah SWT. Kan? Untuk amalan bulan puasa, bukan contohlah macam inilah. Setiap orang stamina lain-lain. Ada orang dia boleh selawat 100 kali. Ada orang 1000 kali. Dan ada orang pula yang belajar memang setiap hari benchmark dia berpuluh-puluh ribu. Dan pada dia orang puluh ribu ni macam biasa. Orang lain makan, itulah dia. Tapi untuk orang awam, yelah, sebenarnya kami nak nasihat Mauna, apa amalan yang terbaik pada bulan puasa untuk orang awam dan ditakdirkanlah waktu tu bulan puasa dia terbuat dosa. Apa cepat-cepat dia kena buat? Okey, faham. Jadi sekarang ni kita di bulan biasa banyak amalan sunat yang kita boleh pilih lah. Betul. Kan? Nak zikir, nak selawat, nak berdoa, nak apa. Tapi dalam bulan puasa ni, hatta Imam Malik rahmatullah alaih pun sendiri, di bulan lain dia akan sibuk mengajar kitab, mengarang kitab, macam-macam kitab dia ajar. Masuk bulan Ramadan, semua kitab lain ditinggalkan. Hanya satu je kitab yang dibaca, itu Al-Quran. Jadi kita pada dalam bulan puasa ni, kita dah boleh tinggalkan segala amalan yang lain dan kita bagi tumpuan pada Quran. Masya Allah. Dan macam apa ni Azrul sebut tadi, setiap orang ada kemampuan dia. Kalau beribadat pada Allah, ada orang mampu kuat, ada orang mampu sikit. Ada orang iman lemah, dia boleh buat sikit. Tapi Allah beritahu fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah setakat kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak memaksa seseorang melainkan sekadar kemampuan dia. Jadi untuk itu, Masya Allah, kita cuba azam pada diri kita untuk buat yang terbaik di bulan Ramadan tahun ni. Kan? Seandainya tersilap juga, terlanggar juga, kan? Terbuat juga dosa. Padahal kita dah berniat dah. Kan? Jadi, sebab itulah, kita kena bertaubatlah. Kena beristighfar pada Allah SWT kalau dosa itu tidak membatalkan puasa. Kan? Tetapi kadang-kadang mengumpat, memfitnah. Kan? Sebab itu kalau boleh kita di bulan puasa ni, cuba tutup segala pintu yang boleh membuka pada maksiat. Kan? Saluran paling mudah sekali media lah. Media sosialnya, ataupun televisionnya. Dulu orang memang tengok TV juga bulan puasa. Kita tak nak tengok benda yang buka aurat pun, kadang-kadang terus tengok. Jadi sebalik sekurang-kurangnya, dia mengurangkan pahala puasa kita. Sekarang ni pun di zaman media sosial, kita tak nak baca berita yang fitnah, berita yang tak betul pun, tapi terbaca juga. Sebab tu kita nak jaga mata kita, nak jaga telinga kita, nak jaga mulut kita, nak jaga hati kita, tangan kita. Jadi sebab tu di bulan puasa ni kita kurangkan aktiviti yang lain, bagi fokus pada Quran. Bagi fokus pada tarawih di malam hari, qiyamul lail. Bukanlah maksudnya tak bekerja mana? Boleh kerja. Maksudnya Quran dengan kerja tu akan selari seharian Ramadan tu, macam tu? Dia sebenarnya kita kat Malaysia ni saya tengok, seolah-olah macam rakyat Malaysia ni, minta maaf lah. Kalau yang cari duit tu, dia cari duit betul-betul. Sebab dia rasa memang bulan puasa ni lah, nak jual mercun ke, nak jual baju raya ke. Kita suka orang Islam nega ni. Nega tu pun, kita pun kata itu satu sunnah Nabi. Tapi bila tiba bulan Ramadan ni, kalau saya tengok pedagang-pedagang Arab lah, dia akan terus cuti sepanjang bulan Ramadan. Sebab pada dia 11 bulan dah kita cari rezeki. Jadi bulan puasa ni kita rehat. Itu kira level peniaga yang beriman pada Allah Ta'ala lah. Ada pula jenis perniagaan yang memang dia waktu sale dia memang bulan puasa. Waktu dia hot dia, waktu laris dia tu bulan puasa. Jadi dia kena berniaga juga. Tapi rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis solat wa ita'iz zakat. Lelaki yang perniagaannya tidak melalaikan dia. Janganlah berniaga sampai tak sembang tarawih sepanjang malam. Ada orang terlalu fokus pada berniaga,
Kan? Betul, malam orang nak berniaga. Tapi sebelum balik berniaga kedai makan, balik buatlah sembahyang tarawih 8 rakaat sebelum tidur. Jangan sampai tinggal terus tarawih ni, sebab ini musim barakat. Bayangkan kalau sepanjang tahun bulan Ramadan datang, kita biar berlalu, sedangkan di bulan ini pahala meningkat-ningkat. Bila kita mati nanti apa yang tinggal dalam akaun kita? Jadi apa yang saya terbaik saya tengok di Afrika, saya keluar 4 bulan di negara Ghana. Di bulan Ramadan semua pedagang-pedagang dia buka kedai. Buka kedai. Tapi bila customer tak ada, dia khatamkan Quran. Dia pegang Quran kecil di tangan dia. Bukan di kedai je. Pergi sesi bas, orang baca Quran. Jadi sehingga orang tahu ini bulan Ramadan. Sampai orang non-Muslim pun tahu. Dia bukan tahu kita lapar saja, dia dapat tengok. Orang Islam berniaga, tapi perniagaan dia tidak melalaikan dia daripada mendirikan solat. Dalam bulan puasa ni janganlah sampai tinggal solat berjemaah. Walaupun busy macam mana pun berniaga, sampai pukul 12.30 naik kereta, cari masjid. Sembahyang, jalankan kerja kita. Dan waktu saya di Jepun dulu, peniaga-peniaga orang Pakistan ni, walaupun siang busy berniaga jual kereta, kau-kau punya, bulan Ramadan ada seorang tu dia sampai jual kereta 1000 biji dia ikut jual sepanjang bulan Ramadan. Tapi malam tarawih tak pernah tinggal. Kan? Tarawih disanggup drive 500 km. Nak datang sembahyang tarawih di tempat kami. Ini di negara luar. Kita di Malaysia ni Masya Allah, masjid merata-rata. Kadang-kadang kita pergi makan malam buka puasa, masjid dah sediakan surau. Kita dengar imam tarawih jadi imam. Kerana nak layan anak bini makan tadi, kita lepaskan tarawih. Sedangkan tarawih ni Masya Allah tak jumpa di bulan lain. Dengan alasan itu adalah sunat, macam mana Wana? Contoh ya. Yalah, tak payah orang lain lah. Saya sikit lah. Kita pergi orang jemput orang. Sebelah macam Wana cakap tadi, ada masjid. Bawa anak isteri. Tapi kita tahu macam Wana kata tadi. Tapi at the same time, apa nasihat Wana ketika dalam keadaan tu? Apa yang terbaik? Dia orang beriman ya. Dia tak menganggap perintah Allah tu kecil. Yang lagi fardu tu memang besar lah. Yang fardu ni, kalau dalam bulan lain berat, kita ambil berat tentang fardu. Dalam bulan Ramadan kita lebih jaga lagi. Sembayang kalau boleh bulan Ramadan tak tertinggal takbiratul ula, kita dapat laksanakan. Sebab sekarang ni Allah dah tak sibukkan kita dengan urusan makan minum. Tak ada fikir dah sarapan pagi, makan tengah hari, kau malam kan baru nak makan. Takkan hari engkau kosong, engkau begini pun masih lagi sembayang kita tinggalkan. Dan yang sunat ni lebih lagi lah. Sebenarnya ulama kata yang menjadikan kita hari ni, kenapa kita anggap sembahyang sunat ni macam alah sunat. Jadi boleh tinggal. Ada hari ni mungkin ada keluarga datang jauh-jauh, kita tinggal. Tapi kita tak dapat didik anak kita dengan suasana Ramadan yang kita sepatutnya, mak ayah aku masuk bulan Ramadan, dia macam ni perangai dia. Saya tengok beza di negara-negara luar macam di Mesir, di Pakistan. Bila masuk bulan Ramadan, dia ada lain. Bas yang hari-hari pasang muzik ni, masuk bulan Ramadan dia pasang Quran. Kan? Mana kita nampak ini bulan ada ta'zim daripada umat, daripada masyarakat. Jadi kita pun dalam bab solat, saya kata ulama menggambarkan, andai kata ini kita sedang berniaga dengan Tuhan ya. Tadi kita bercerita tentang perniagaan. Kita dalam hidup kita ni, kita dealing dengan Allah. Kita berniaga dengan Allah. Allah bagi 3 modal, diri, masa dan harta. Untuk kita beli Allah beli diri, masa, harta kita dengan syurga. Jadi sekarang ni masa untuk Allah minta daripada kita, kau nak beli barang dengan saya, kereta saya dah bagi. Duitnya mana? Kan? Kau dah ambil barang aku, bagilah dia punya modal dia. Dia punya harga dia. Jadi sekarang ni ulama menggambarkan, kalau kita bisnes dengan Tuhan, yang fardu tu adalah modal kita. Kita bagi pada Allah yang fardu. Yang sunat ni keuntungan. Dalam perniagaan, ada kau orang berniaga tak nak untung? Tak ada. Kalau lagi banyak untung, lagi suka. Benar. Sebenarnya kalau orang beriman, dia lagi suka yang sunat. Sebab fardu kita terbatas 4 rakaat je. Tapi kalau sembahyang sunat, nak buat 200, nak buat 300, boleh buat. Jadi, maaf potong lah. Maksudnya sekarang ni, inilah makam orang yang nak beramal lebih, dia sebab tahu fadilat macam ni. Dia tahu nilai sembahyang sunat tu.
Kalau kita anggap sembahyang sunat tu sekadar ibadat tambahan, tetapi peningkatan darjat dalam syurga, dengan satu amalan sunat, kita dapat benda yang besar dalam syurga. Mungkin dapat istana, mungkin dapat tanah yang luas, mungkin dapat kebun buah-buahan. Jadi kita dengan melepaskan itu, kita terlepas nikmat yang besar dalam syurga. Kan? Dan Allah pula, dia meletakkan keredaan dia dalam semua amal soleh. Dia tak kira sunat, tak kira fardu. Ada masa, kerana amalan sunat tu, dia masukkan orang tu dalam syurga. Bukan kerana yang fardu. Ada masa, bila Allah suka yang sunat ni. Dan dosa pula adalah rugi dalam bisnes. Sebab tu kita tak nak buat dosa dalam bulan puasa. Sebab apa? Itu yang akan merugikan kita. Semua orang berniaga tak nak rugi. Benar. Jadi kita mesti nak untung je. Betul. Nak untung pula, nak untung lebih. Betul. Nak lebih itulah kita kena tambah. Kalau 8 rakaat kita tarawih, kita rasa kan tak cukup, kita buatlah 20 rakaat. Kalau kita rasa ada masjid yang buat surah lazim, sekarang ni dah jadi trend pula kat Malaysia. Dulu dah, zaman saya kecil-kecil dulu, ramai saya tengok masyarakat bulan puasa suka cari masjid yang bawa 1 juz malaman ni. Okay. Yang khatam 30 juz ni. Budaya ni budaya satu dunia. Budaya khatam Quran 30 juz ni, budaya umat Islam seluruh dunia. Tapi di Malaysia ni, dulu kita pernah satu masa kita sembahyang pakai ayat lazim. Tak salah, ayat Quran juga. Tapi lama-lama bila datang, ramai hafiz-hafiz dah banyak di Malaysia ni. Dah mula timbul tahun 90-an, sehingga tahun 2000, minat untuk kepada imam tahfiz ni tinggi dalam masyarakat. Kekuatan nak bawa 1 juz, nak dengar imam baca 30 juz ni tinggi. Tapi saya tengok sekarang ni dah mula menurun. Lepas PKP, banyak masjid bukan sekadar buat 8 rakaat, kita tak kisah pada 8 atau 20 tu. Kan, itu semua isytihad daripada kita. Tetapi khatam Quran dalam sembahyang tarawih ni, setahun sekali. Nak dengar imam khatam Quran, kita nak baca khatam dia, mungkin tak mampu dah. Betul. Tapi sekurang-kurangnya, at least, kita dengarlah imam baca Quran 30 juzuk. Sabarkanlah diri kita. Kan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajah. Allah perintahkan Nabi bersabar duduk dengan orang yang nak ikhlas nak beribadat pada Allah SWT. Kita kena sabarkan diri kita, insya-Allah. Masuk Maulana sekarang ni untuk tahun ni punya bulan Ramadan, terbaiknya maksudnya kalau kita boleh cari yang mana baca 1 juz satu malam, itu rare dah. Kira rare lah. Tapi itu paling kurang sebenarnya. Bukan banyak tu. Bukan banyak. Ada setengah imam, ada setengah masjid di tengah-tengah tempat, dia baca 3 juz satu malam. Saya dulu pernah masa keluar setahun dulu, saya bawa 3 juz satu malam. Jadi ustaz-ustaz masyayikh kita dia pilih untuk imam yang baca 3 juz satu malam. Sama juga masa habisnya. Bukan kata baca sejuz jadi panjang, balik jadi pendek. Bukan. Baca 3 juz lagi lambat balik. Okay. Adalah sikit beza setengah jam. Kan? Kerisauan orang awam macam saya mungkin tu mana? Maksudnya ialah, ni imam ni suka surau ni dia baca panjang, makan masa lagi. Tapi macam mana terangkan tadi, kalau tahu kelebihan. Sebenarnya pada saya lah. Kalau musim durian, kita tak minat makan durian, ini problem. Betul. Orang semua satu Malaysia makan durian. Tiba-tiba kita tak nak makan durian. Itu problem. Ini Ramadan bulan Quran. Patutnya bulan lain you sibuk dengan macam-macam media sosial dan sebagainya. Ini bulan Quran. Kalau you tak boleh busykan diri kamu baca Quran, at least seronok dengar. Seronok dengar imam baca 30 juz. Kan? Itu satu. Kita cabarlah diri kita. Kalau kita untuk buat benda yang besar-besar di dunia ni, tak pernah diving, kita boleh cabar diri kita. Sebab benda tu kita minat. Betul. Kan? Betul. Ini untuk akhirat kita. Mendengar Al-Quran dalam sembahyang, 1 huruf dapat 1 rahmat Allah. Masya Allah. Kalau imam pula baca Quran, 1 huruf dapat 50 rahmat. Baca dalam solat, besar pahala dia. Dan bulan Ramadan ni bulan nak tarik rahmat Allah. Masya Allah. Jadi kita sabarkan nafsu kita ni. Nafsu manusia memang tak suka lah. Kan? Nafsu kita ni nak balik cepat. Tapi cuba fikir, bulan puasa ni kalau balik cepat, buat apa kat rumah? Iyalah. Ada benda juga. Betul. Kan? Nak tengok TV pun, apa cerita yang kita nak tengok bulan puasa? Balik-balik itu juga, pusing-pusing. Amalan sahabat masa bulan puasa, dia balik rumah ke? Dia buat apa mana? Lepas habis tarawih tu dia buat apa? Untuk sahabat punya label lah. Ada 2 lah kan? Kan? Satu sahabat yang habis saja tarawih, dia sambung terus dengan qiyamul lail. Itu beza antara qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail ni adalah ibadah malam yang dibuat
selepas Isyak. Okey. Tanpa tidur. Itu dipanggil qiyamul lail. Pada kita tak sempat tidur, kita terus habiskan kita bertahajud, habiskan witir, 4 amalan malam. Solat sunat panjang-panjang. Doa panjang-panjang. Baca Quran panjang-panjang dan zikir panjang-panjang. Habiskan 4 amalan ni pada waktu malam. Kalau sebelum tidur kita habiskan 4 ni, dia anggap kita ni berqiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia ada 3 hadis yang sama tapi lain-lain. Dia punya fadilat dia. Fadilat sama tapi amalannya lain-lain. Yang pertama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan seluruh dosa terdahulu. Yang kedua, man qama ramadhana. Siapa yang bangun menghidupkan malam Ramadan. Malam yang mati ni kita hidupkan. Kita revivekan malam itu dengan ibadat, dengan tahajud, dengan sembahyang tarawih, dengan zikir, dengan Quran, dengan tadarus. Kan? Allah ampunkan dosa-dosa terdahulu. Sebab apa? Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa sebelumnya. Yang ketiga, man qama lailatul qadr. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Dan ulama kata bagi orang yang berpuasa ni, orang yang dekat dengan Allah, dia mencari Lailatul Qadar bermula bila? Katanya Azrul. Bila kita pemburuan Lailatul Qadar tu bermula di mana? Ya, saya sebab jawapan orang awam saya selalu dengar dulu kata cari malam ganjil. Malam ganjil. Sebenarnya kata Imam Al-Wahab Sya'rani, memburu Lailatul Qadar itu bermula pada Ramadan yang pertama. Siapa yang dah on track lah pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima. Jadi bila tiba malam Lailatul Qadar, kalau dia tak cari pun dia akan jumpa Lailatul Qadar. Orang ni Allah Ta'ala akan bagi dia kekuatan. Allah tengok prestasi dia baik. Jadi malam Ramadan tu, malam Lailatul Qadar tu, automatik Allah Ta'ala akan gerakkan dia untuk bangun bermunajat depan Allah SWT. Hari itu dia akan rasa sangat hening. Hati yang sangat tenang. Beribadat tanpa gangguan. Bunyi suara anjing, suara gangguan tak ada. Kan? Malam yang sangat hening. Kan? Matahari hilang dia punya cahaya dia. Kan? Dan keesokan harinya kita akan dapat lihat dunia ni macam tenang, begitu tenang-tenangnya. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam yang mana tanazzalul malaikatu ruh, malaikat dengan malaikat Jibril salam turun daripada langit untuk mengucapkan tahniah kepada umat Muhammad yang bangun di tengah malam. Jadi saya sebut tadi tentang qiyamul lail. Tapi kalau kita lepas, sahabat Nabi ada yang lepas tarawih terus sambung ibadat. Tapi ada yang balik dulu, tidur dulu. Kan? Tidur dulu separuh malam. Ini sebelum, ini 20 malam pertama. Memang tidur. Tapi 10 malam terakhir, macam mana Rasulullah SAW, ahyal laila kulau, Nabi menghidupkan seluruh malam dengan tahajud, tak tidur sampai ke pagi. Maka begitulah semua sahabat Nabi lakukan. Tapi untuk 20 hari pertama ni, ada sahabat yang tidur dulu, kemudian tengah-tengah malam mereka akan bangun, buat ibadat sampai ke subuh. Itu 2 kategori para sahabat. Cuma again, untuk dapat kekuatan tadi, mesti syaratnya kata ulama, siapa nak dapat Ramadan dia lebih baik tahun ini daripada tahun yang sebelum, tahap lapar, darjat kelaparan pada perut kita ni, kita merasakan lapar di dalam bulan Ramadan, lebih lapar pada kita waktu di luar Ramadan. Barulah kita akan dapat manfaat Ramadan itu. Tapi kalau dalam bulan puasa, kita lebih kenyang, perut kita lagi penuh daripada kodok masa buka. Kodok masa buka. Ini untuk esok. Wana Zakaria kata, kalau siapa makan banyak bulan puasa, masa berbuka makan banyak, bore makan banyak, sahur makan banyak, dia sebenarnya bukan puasa, dia tukar jadual makan je. Allah. Dia tukar sarapan pagi, maghrib, dia punya makan tengah hari dia lepas Isyak, dan dia punya makan malam dia, supper dia adalah waktu tahajud. Tukar waktu makan. Tapi kalau kita ni nak dapat makna lapar, apa kita kena buat? Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata, bila Nabi SAW beritahu, hasbuka luqaimat, cukuplah engkau makan beberapa luqmah, beberapa suap. Ulama kata luqaimat tu daripada 3 suap sampai 9 suap berhenti makan. Boleh buat? Dia takdirkan lapar lagi. Macam mana? Lagi niat ada. Niat ada macam mana orang cakap tu. Tapi macam tak boleh tak ni. Boleh kalau ni. aku kurang kat ni, terima tak? Dia terima. Dia makanlah sekadar yuqimna sulbat. Sehingga tulang belakang kita sedikit kuat. Jangan kurang sangat makan sampai ketar pula kan. Sampai ketar pula jadi nak tarawih pula.
lapar. Sebab lapar tak cukup makan. Sebenarnya bab makan ni dia lain-lain orang, lain dia punya apa dia panggil kuantiti lah. Ada orang mungkin badan besar sikit, dia perlu energi lebih sikit. Makanlah sekadar-kadar, jangan terlalu kenyang. Sebab tu saya tengok para sahabat, kenapa zaman Nabi tak ada hospital? Sebab sahabat Nabi ni cara makan dia betul. Nahnu qaumun, kamilah satu kaum, kata para sahabat, la na'kul hatta najuk. Kami tak makan selagi tak lapar. Kita ni tak sempat lapar. Tak sempat lapar. Makanan pagi tadi penuh lagi. Masuk lagi yang kedua. Masuk lagi yang ketiga. Itu pasal kita sakit, banyak penyakit. Sahabat Nabi, zaman Nabi, kan, tak ada hospital. Sebab apa sahabat Nabi tak mengadu sakit? Sebab apa? Puasa ni menyihatkan tubuh badan. Kan? Sumu tasihhu. Nabi kata, puasalah kamu akan sihat. Rupanya betul. Saya pernah tengok satu TikTok. Doktor ni bukan Islam. Dia kata hari ni, benda yang hospital, pihak hospital lah, bukan kita marah kat hospital lah. Ini disclaimer lah. Ini sekadar ni. Pihak hospital tak beritahu pun pada pasien ni, ubat bagi segala penyakit ni adalah berlapar. Puasa itulah ubat bagi segala penyakit. Orang kecil manis ke, orang apa gout ke, ubat hatta kanser sekalipun dengan lapar. Sebab tu para sahabat Nabi, dia makan bila lapar. Dan bila kami makan, kami tak akan makan sampai kenyang. Saya tengok Tun Mahathir, Masya Allah. Kan? Ayanda kita Tun Mahathir, negarawan. Orang tanya apa rahsia kesihatannya. Dia kata, saya makan, bukan tak makan, saya rasa semua, tapi saya makan sikit-sikit. Saya tak akan makan sampai kenyang. Sampai penuh perut, tak ada. Itulah kalau kita dapat amalkan itu, puasa dia sebenarnya nak latih kita begitu. Dan nak latih kita, nak train kita ni, nafsu makan tu jangan berlebih-lebihan. Sebab bila nafsu makan berlebihan, maka nafsu kita pun jadi kuat. Nak buat maksiat. Dan nafsu kita ni bila lapar, saya tertarik dengan syarahan daripada Syekh Abdul Wahab Syarani juga. Bab puasa ni, Nabi kata syaitan aktif dalam badan manusia dia ikut saluran darah. Kan? Bila kita kenyang, maka saluran darah tadi lancar. Maka lancarlah iblis berjalan dalam badan kita. Tapi bila kita lapar, kita tutup, dia macam ada roadblock. Nak laju, tak boleh. Aku nak hasut dia, dia ni tengah lapar. Nafsu dia tengah down. Orang lapar ni nafsu down lah. Jadi syaitan tak boleh nak, ya Allah. Jadi syaitan tak boleh nak sesatkan ataupun ganggu orang yang sedang berlapar ni. Tapi kalau kenyang, perut kita tengah kenyang, syaitan memang jadi je lah. Full control. Sebab syahwat kita pun tengah meningkat. Bila perut kita kenyang, dan nafsu kita pun meningkat, maka waktu itu, syaitan boleh buat macam-macam. Menghasut kita. Jadi sebab itulah hikmah kenapa Allah suruh kita berpuasa. Bagi orang yang tak faham, dia kata Allah tak perlu pun pada puasa kita ni. Betul tak? Allah dapat apa Allah suruh kita lapar. Memang bukan untuk aku. Puasa tu aku nak. Tapi manfaat puasa tu kamu yang dapat. Kan? Ada manfaat kesihatan, ada manfaat sosial dalam puasa. Ada manfaat dari sudut ekonomi bila kita puasa. Banyak manfaat-manfaat untuk manusia. Sebab tu semua benda yang beri manfaat pada manusia, Allah suruh kita buat. Dan Nabi SAW, sebagaimana dia suruh kita tiru dia berpuasa, dia bersolat, dia juga nak kita berpuasa macam mana Nabi SAW berpuasa. Sebab tu saya kata hari ni kadang orang tanya, Ustaz, ulama kata lepas puasa ni kita akan dapat jadi orang baik. Kan? Berkat puasa ni kita akan jadi better person. Kan? Puasa yang terbaik adalah lepas puasa kita berubah. Tapi kenapa saya tak berubah? Sebab you tak berpuasa macam mana Nabi berpuasa. You tak berbuka puasa macam mana Nabi berbuka puasa. Benchmark dia tak sampai. You tak ikut apa yang Nabi buat. Nabi 10 hari akhir malam tak tidur. Bangun sepanjang malam. Jadi dengan berkat Nabi betul-betul fokus kepada ibadat malam itu, jadi Allah bagi kekuatan 11 bulan akan datang itu memang dapat kekuatan untuk bertahan daripada segala ujian dosa dan maksiat. Bertahan daripada fitnah. Sebab tak saumu junnah. Puasa ni perisai. Kita buat perisai sebulan untuk kita menghadapi musuh kita 11 bulan akan datang. Bila puasa kita tak dipecahkan. Tapi ada orang dipecahkan puasa dia. Dengan ngumpat, dengan fitnah, dengan buat dosa. Maka dia punya perisai dipecah dalam bulan puasa. Jadi akhirnya 11 bulan akan datang.
dia menerima je lah dosa-dosa nak buat tu. Dia tak ada kekuatan nak tepis. Sebab tu puasa ni sebenarnya kita kena jagalah. Kalau kita sayang diri kita, nakkan iman kita dipelihara oleh Allah, maka kita kena jaga puasa kita ni sebaik yang mungkin. Masya Allah. Okey, soalan terakhir Maulana. Soalan terakhir, nasihat untuk peniaga macam saya dan semua peniaga di luar sana yang terbaiknya pada bulan Ramadan ni. Orang kata, yalah, satu macam mana kata tadi, ada peniaga yang dia tahu bulan puasa ni confirm sale dia meletup. Tapi ada juga peniaga yang rasa macam, bulan ni puasa ni confirm tak ada sale. Tak ada sale. Jadi macam down pula. Jadi macam ada keraguan pula. Puasa ni mengganggu dia punya ni lah. Maksudnya dia tahu macam setiap bulan ni, bulan puasa ni mesti tak ada. Tak ada. Bulan-bulan lain ngam. Jadi apa yang kami nak ni, Maulana tolong nasihatkan peniaga macam saya dan di luar sana, macam mana nak overcome perasaan tu dan apa amalan untuk taklah, sebenarnya biasa je. Confirm boleh jadi. Dia kan Allah Ta'ala buat keputusan atas kita ni berdasarkan sangkaan kita. Kalau kita awal lagi dah judge bulan puasa memang tak ada sale, itu mungkin kebiasaan tapi belum tentu. Allah boleh ubah keputusan ni. Pada bila-bila mungkin tahun ni sale kita meningkat. Itu yang pertama. Jangan kita awal-awal lagi menghukumkan sesuatu tadi yang belum berlaku. Syaitan ni dia menyesatkan manusia dengan dua cara. Yang pertama, dia perangkap kita dengan pengalaman masa silam. Ada orang dia tak boleh move on. Sebab dendam, pengalaman dulu, kecil-kecil orang bully, meniaga dulu, gagal. Jadi dia takut dengan kegagalan tadi menyebabkan dia tak boleh nak teruskan kehidupan dia dalam bisnes dia, dalam kehidupan dia. Dia asyik duk ingat hak dulu, hak lepas je. Jadi dia tak boleh pergi ke depan. Jadi orang nak berjaya ni dia kena lepaskan memori silam dia. Dia lupa dah orang buat jahat kat dia ke apa ke, nega dulu pernah gagal ke apa ke, itu kita tutup buku. Ke depan kita tawakal pada Allah. Bukan berarti gagal-gagal selama-lamanya. Kan? Mungkin pengalaman kita berniaga bulan puasa dulu tak ada sales. Itu kita tutup buku. Kan? Ke depan pula syaitan pula takutkan pula benda yang belum berlaku. Kan? Sedangkan yang mengatur perjalanan hidup kita ni Allah. Jadi kita buat yang terbaik, susun yang terbaik, doa pada Allah, solat hajat dan jangan lupa bayar zakat. Hari ini banyak pemuda, saya nak bagi nasihat kepada peniaga Azrul. Saya duk perhati hari ni banyak budak muda kita Melayu ni suka berniaga. Saya secara peribadi sangat bangga tengok anak-anak muda kita kaya raya. Tapi jangan lupa, harta itu pun ujian daripada Allah SWT. Kadang-kadang dia kaya menaik mendadak, kau-kau punya, tiba-tiba dia jatuh pun, kau-kau juga. Tapi saya tengok, pengalaman saya kaji, kebanyakan orang pula, selain pada bangsa Melayu ni, dia berniaga, bangsa India ke, Islam lah, Muslim, Bangladesh ke, Pakistan ke, kita tengok di KL tu, makin besar, makin besar. Kan? Dia tak naik mendadak tu. Dia pelan-pelan, tapi dia makin besar empire dia. Dan saya tengok dia orang ni berniaga, kalau dia buka satu kedai, tak tutup dah. Kita ni buka sebulan sini, tutup pula, buka sana pula sebulan. Cerai asyik cari tapak je, kita ingat tapak tak betul. Sebenarnya strategi kita bisnes dan niat kita tak betul. Kan? Ini nasihat khas untuk orang peniaga. Kalau saya tengok, apa beza kita orang Melayu berniaga dengan orang lain, bangsa lain berniaga? Sebahagian peniaga kita ni, kalau tanya dia, niat abang berniaga apa? Kalau kaya nak buat apa? Kalau Allah bagi, contohlah, duit dalam akaun dah ada 300 juta. Amin. Azrul nak buat apa? Masya Allah. Selalunya, ada setengah orang dia kata, saya punya ni, cita-cita, kalau kaya, saya nak beli Ferrari, Lamborghini. Saya nak buat rumah besar. Saya nak pergi melancong ke Eropah. Saya nak kahwin dengan wanita cantik. Kaya-kaya punya. Bangsawan. Saya kata cita-cita tu tak salah pun. Kan? Tetapi cita-cita tu biasalah. Untuk Allah nak bantu company kita mendapat keberkatan di atas dasar itu. Dan bahkan kalau niat kita nak nunjuk-nunjuk pada orang, jadi dosa pula. Jadi niat kita berniaga tu, Allah tak redha. Kita tak boleh berniaga dengan niat nak tunjuk kaya, nak tunjuk duit, nak tunjuk kemewahan kita pada orang. Jadi asbab riak di situ. Berbangga-bangga. Dan harta itu sebenarnya ujian daripada Allah Ta'ala.
Kalau kita jadi macam Nabi Sulaiman, harta banyak tapi relax. Abdurrahman bin Auf, kaya gila tapi sangat relax. Osman, kaya tapi relax. Ada orang bila dapat kaya tadi, Masya Allah, dosa yang dia tak pernah buat masa dia tak ada duit, dia akan buat dosa tu masa dia banyak duit. Ini kekayaan yang dimurkai oleh Allah. Tapi ada satu golongan lagi, kalau saya tengok geng-geng yang setengah-setengah ni, yang saya rasa niat dia orang tu sangat murni. Kalau berniaga, kaya, nak buat apa? Pertama saya nak buat masjid. Lepas tu kita akan tengok warga Pakistan, India, Bangladesh ni, bila dia kaya, dia akan beli gereja. Kalau dekat UK, dia akan beli gereja. Supaya apa? Orang Islam kat sini dapat jaga solat. Agak-agak poin tu besar tak bagi Allah untuk protect demi perniagaan. Sebab di sebalik perniagaan tu, dia nak beli rumah Allah. Mungkin ada orang, dia niat dia, sebelum mati saya nak buat 200 masjid. Jadi kita akan tengok masjid Pakistan ada. Masjid Bangladesh ada. Tapi minta maaf, bangsa Melayu kita ni pergi ke mana-mana, jarang kita buat masjid. Kita pergi London contohnya. Kan? Ada tak? Adalah mungkin. Satu dua surau kita. Tapi kita tak bagi sepenuh jiwa raga kita untuk mengimarahkan rumah Allah SWT dengan kekayaan yang kita dapat. Sahabat Nabi, kaya macam mana pun, rumah Allah kita dahulukan. Kan? Saya sponsor bil air ke, saya sponsor bil elektrik kat Malaysia ni, masjid semua kerajaan dah buat. At least kita ambil lah part untuk meringankan bebanan masjid. Kan? Itu adalah poin untuk Allah bagi berkat dalam perniagaan kita. Yang kedua, saya tengok kebiasaan lah orang Bangladesh, orang Pakistan. Sebab saya lama di Pakistan. Jom berniaga, kalau tanya apa niat engkau berniaga? Saya nak hantar duit kepada mak saya. Saya duduk kat pondok pun tak apa dekat Malaysia ni. Makan sekali sehari pun tak apa, makan Maggi pun tak apa. Tapi mak saya insyaAllah banglo kat sana. Mak saya makan mewah. Jadi dia niat untuk mak dulu. Dia tak apa. Dia tak kisah. Kadang-kadang kita ni kaya, tapi mak kita kat kampung, susah. Rumah kita besar. Itu terbalik. Tapi kalau kita cari kekayaan, tapi mak kita bahagia, doa ibu kita tu pun dah cukup untuk Allah Ta'ala bagi berkat pada perniagaan kita. Yang ketiga, saya tengok pengalaman dia ni, kita cari duit kau-kau, tak salah pun. Cari duit lah, juta-juta pun tak apa. Tapi bila tiba raya haji, korban tu carilah lembu yang paling besar. Chevrolet tu, limousine tu, lembu yang paling mewah tu. Kemewahan yang kau ada tu, korban confirm bagi. 1 kontainer, 2 kontainer. Saya hadiahkan korban ni kepada satu dunia. Saya buat korban. Saya tengok orang Bangladesh ni, semiskin-miskin dia. Kita orang Melayu malu dengan dia. Sebab apa? Tengok korban, dia datang Jerantuk ni. Dia akan beli 1 kontainer, lembu yang paling besar. Dia tak ambil lembu kurus-kurus. Kita salah kita, duit banyak. Tapi bila tanya korban, Ustaz, ada lembu yang kecil-kecil, harga untuk Allah kita bagi yang sederhana. Ataupun yang kita tak suka, kita bagi untuk Allah. Yang keempat, dia orang cari duit banyak-banyak. Dia orang dalam otak dia tak pernah lepas dapat duit dia nak pergi haji. Dapat duit mesti nak pergi haji. Kita hari ni kadang-kadang minta maaf. Duit Allah bagi kaya. Satu dunia dah pergi. Eropah, 10 negara semua dah pergi. Kan? Switzerland dah pergi. Kan? Norway dah pergi. Semua dah berjalan dah. Tapi kadang-kadang minta maaf. Mekah tak sampai. Madinah tak sampai. Niat nak pergi haji pun tak ada. Jadi saya kata mencari rezeki, ada orang mencari rezeki dalam redha Allah. Ada orang dapat rezeki tapi dalam murka Allah. Ada orang dapat kaya tapi di dalam bimbingan Allah. Ada orang dapat kaya tapi dalam istidraj daripada Allah. Allah bagi kekayaan, makin kaya makin dia jauh daripada perintah Allah. Sebab itulah kita hari ni kita dah tengok Qarun dapat kaya, apa dia dapat? Dia dapat rugi. Tapi Nabi Sulaiman AS dapat harta digunakan untuk dakwah. Maka akhirnya harta dia tidak merugikan dia. Satu hari Nabi Sulaiman AS diberi hadiah 1000 ekor kuda. Saya ni pembela kuda, peminat kuda. Belakang kita pun ada kuda. Alhamdulillah. Tak salah mencintai kuda pun. Sebab itu pun Nabi pun sayang kuda. 1000 kuda yang terbaik di dunia diberi kepada Nabi Sulaiman AS. Ini pelajaran untuk kita. Hari itu Nabi Sulaiman peluk kuda, tengok kuda, enjoy dengan kuda, belek kuda. Macam kita tengok kereta kita. Oh, cermin dia, side mirror dia. Tak apa. Hari itu kerana sibuk dengan kuda tadi, terlewat sembahyang asar.
Nabi Sulaiman SAW cakap apa? Tidak ada kebaikan pada harta yang melalaikan kita daripada zikrullah. Sembelih semua 1000 kuda ni, infakkan kepada fakir miskin. Aku tak perlu pada harta yang melalaikan aku daripada perintah Allah SWT. Itulah orang yang mana harta yang banyak tidak merosakkan hati dia. Kita ini tak kaya macam Nabi Sulaiman pun. Betul. Tapi kadang-kadang harta tu, fitnah harta. Nabi SAW beritahu, setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kan? Masya Allah. Akan datang satu zaman, umat aku demi nak mendapatkan duit yang banyak, dia tak peduli dah sumber halal dan haram. Ini yang sangat menakutkan kita. Sebab tu di zaman sekarang ni, biarlah kita hidup miskin, susah. Dan kadang-kadang nak makan pun susah. Nak beli pakaian macam orang lain tak mewah. Tapi kalau kita hidup dalam halal dan thayyibah, dalam kebaikan, insya-Allah di dunia sementara kita bersabar, di syurga nanti Allah telah bagi kita walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan akhir sekali lah, masya-Allah, podcast kita dah 20 minit masya-Allah. Tentang puasa ni saya nak kongsi satu poin yang sangat dahsyat, sangat hebat tentang puasa. Yang pertama, kenapa Allah Taala kata puasa ni dia punya? Sembayang, zakat, haji kau punya. Puasa ni aku nak. Rupanya ada rahsia dia, masya-Allah. Kan? Sebab apa? Puasa ni Allah kata dia punya dan dia akan bayar gaji orang berpuasa ni, ganjaran dia mengikut kapasiti Allah. Bukan kapasiti manusia. Pahala dia ikut kapasiti Allah. Ibadat lain semua ada dia punya kadar dia, kadar pahala dia. Satu Quran 10 hasanah. Kalau kita sedekah 700 pahala Allah bagi pada kita, RM1. Tetapi puasa dia tak ada pahala. Dia tak ada pahala. Puasa ni tak boleh dibilang. Pahala yang unlimited. Jadi rupanya ulama kata kenapa Allah suruh sangat kita berpuasa ni? Kita ini tak faham kasih sayang Allah pada kita. Sebab tu kita kadang mengungut. Allah, bila datang bulan puasa setengah orang dia mengeluh. Datang dah bulan puasa, dah kena lapar balik. Sebenarnya dia tak tahu. Rupanya manusia ni, kita ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan manusia. Betul tak? Kan? Dosa dengan manusia, kalau tak diampunkan, minta maaf, syurga tak kita? Tapi untuk orang beriman ni, saya terbaca satu kenyataan daripada seorang alim lah. Saya lupa nama dia. Dia kata Allah Ta'ala buat manusia ni, nanti bila dia tiba di hari akhirat, contoh saya ada dosa dengan Azrul, saya akan bayar kisos dosa saya ni, bukan dengan kalau pukul, dibalas dengan pukul, bukan. Pukul, saya kena bayar pahala saya pada Azrul. Kalau saya mengumpat Azrul, saya kena bagi pahala sembahyang saya, pahala zikir saya, pahala tahajud saya, pahala dakwah saya pada Azrul. Dan di hari kiamat, pahala ni lebih mahal daripada emas lagi. Dan tak boleh nak bayar apa lah. Hari tu kita semua takut sangat, satu pahala saya bagi ke Azrul ni, wow, ini rugi besar. Takkan kita nak bagi free-free ke orang. Tapi andai memang kita ni semua ada silap dengan manusia. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya, nanti di hari kiamat, ada orang, dia dah muflis dah, dia tak ada apa dah nak bagi, nak bayar. Allah Ta'ala datangkan puasa. Puasa ni separuh ni, kau bayar semua hutang. Hutang kau dengan orang ni. Kau bayar habis. Kau bayar semua. Hutang dengan Azrul, saya bayar dengan puasa saya. Sebab puasa ni unlimited. Dia tak ada bilangan. Bayar semua hutang Azrul dengan puasa. Separuh puasa, bayar hutang kawan kita, separuh puasa. Mana habis dah hutang tu dibayar dengan separuh ganjaran puasa. Sebab ganjaran puasa ni bayarlah banyak mana pun. Separuh lagi, inilah poin untuk Allah masukkan kita ke syurga. Setelah dosa dah habis, dengan manusia dah habis, dah bayar hutang semua, sekarang ni separuh pahala puasa ni untuk poin untuk kau masuk syurga. Itulah rahsia di sebalik puasa. Tak tahu nak gemang apa dah bang. Wallahi. Itu dia. Saya ni mengkaji. Saya suka dalam bab ni. Saya bab hukum hakam ni. Saya bukan tak boleh. Tapi saya kurang memarasah. Saya kurang berlatih. Dulu zaman saya belajar dulu, saya banyak cerita bab hukum. Tapi saya suka mengkaji rahsia hukum. Penutup dia air mata lah. Penutup dia. Tak apalah. Kasih sayang Allah lah. Sebab dia sayang, dia suruh kita puasa. Dan dalam puasa ni, ada satu lagi poin yang menarik. Kenapa Allah sayang puasa ni? Sebab puasa ni ada sifat samadaniyah. Dalam puasa ni, ada persamaan antara makhluk dengan Tuhan.
Walaupun kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi atas dasar kekasih dengan kekasih, ada persamaan antara kekasih dengan yang dikasihi. Itu sebagaimana Tuhan tak makan, kita pun tak makan. Cuba tak makan. Sebagaimana Tuhan tidak beranak isteri, di bulan Ramadan kita pun tak mendatangi isteri kita. Sedikit persamaan tadi poin itu pun Tuhan sangat menghargai. Allah Ta'ala sangat memandang apa yang dibuat oleh hamba ni. Sebab itu pada mula-mula Allah turunkan surah Iqra. Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Quran dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Apa maksud akram ni? Tuhan membalas kebaikan yang kecil hamba buat dengan pahala yang besar. Allah sengaja bagi puasa kat kita. Sebab Allah tahu umur kita pendek. Nak lawan dengan pahala orang dulu-dulu. Tak dapat. Jadi Allah bagi puasa. Dalam bulan puasa ni Allah perkasakan puasa kita. Semua yang sunat dikonsider fardu. Dapat pahala fardu. Satu amalan fardu, kalau ditimbang, 1000 amalan sunat. Baru dapat satu pahala fardu. Tapi bulan Ramadan, semua tak ada kira sunat. Semua kira fardu semua. Dan semua fardu 70 kali ganda. Dan Allah Ta'ala bagi malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat semalaman Lailatul Qadar ni, Azrul, dia punya cover pahala dia lebih lama daripada ibadat seumur hidup. Azrul ada umur 80 tahun. Siap malam sembahyang. Tapi semalaman kita dapat Lailatul Qadar, pahala itu lebih banyak daripada pahala kita sembahyang tunggang tunggik 80 tahun. Ini Tuhan nak bagi hadiah as a gift untuk umat Muhammad SAW. Jadi kita syukurlah pada Allah Ta'ala dapat bulan Ramadan. Jadi kita masuk dalam bulan Ramadan ni dengan iman dan ihtisab. Iman ni yakin ini adalah puasa ni perintah Allah. Tarawih ni perintah Allah. Tahajud ni perintah Allah. Sedekah ni perintah Allah. Nabi orang paling pemurah. Tapi dalam bulan Ramadan dia lagi pemurah. Lebih pemurah daripada angin yang bertiup kencang. Jadi insyaAllah kita nak berlatih. Latih. Antara benda yang kita kena latih amalan Nabi bulan puasa, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Banyak bagi makan orang. InsyaAllah itulah lebih kurang. Terima kasih banyak Jazakumullah. Terima kasih banyak menerima kami, memberi nasihat kepada kami. Itulah nasihat yang setakat yang saya boleh bagi, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang telah mendengar atau baru nak klik atau baru nak follow. InsyaAllah nak tahu apa yang Maulana minum, nak tahu apa yang saya cuba sapu dekat belakang saya tadi. Ada kat link kat bawah. Komen je di bawah. Jika tuan-tuan atau puan-puan ada sebarang soalan, insyaAllah ada rezeki. Maulana akan menjawab sebarang persoalan. Dan insyaAllah ada rezeki kita buat siri kedua bersama Maulana lagi. InsyaAllah. Segalanya dia Royal Habibi Coffee. InsyaAllah.